Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penyelia saya iaitu Encik Syamsuri bin Syafi'i dan seterusnya kepada dua orang penilai saya iaitu Encik Syariman bin Hamid dan Dr. Zamani bin Ibrahim. Hari ini saya Puteri Nurul Fairuz Najah binti Mansur akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik menggunakan kaedah rumah notasi. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan adalah sangat penting. Di Malaysia misalnya, kurikulum di Malaysia seringkali berubah. Bermula daripada kurikulum lama skor rendah, bertukar kepada kurikulum baru skor rendah, dan bertukar nama kepada kurikulum bersepadu skor rendah, dan akhirnya sehingga kini kita telah menggunakan kurikulum standard skor rendah. Walaupun revolusi dalam kurikulum di Malaysia seringkali berubah, namun pendidikan muzik masih tetap wajib dipelajari oleh murid pada tahap 1 dan murid pada tahap 2. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan muzik adalah untuk melahirkan insan yang kreatif, yang berpengetahuan serta dapat menghayati dan menikmati muzik secara intelektual melalui aktiviti muzik. Di dalam pendidikan muzik pada tahap 2, terdapat 4 modul yang terkandung di dalamnya. Antaranya ialah modul pengalaman musikal, modul penghasilan musikal, modul apresiasi muzik, dan modul membaca dan menulis notasi muzik. Berdasarkan keempat-empat modul ini, saya telah memilih untuk menekankan kepada modul membaca dan menulis notasi muzik. Menurut Bingan 2008, dalam Gohiling 2017, teori muzik perlu dipelajari oleh murid terlebih dahulu sebelum aspek yang lain dalam pembelajaran muzik. Malah, Peterson 2015 turut menyatakan bahawa teori muzik dapat membantu murid memahami unsur muzik serta menambahkan keyakinan dalam mempelajari bidang muzik yang lain. Justru itu, dengan adanya penekanan dalam modul membaca dan menulis notasi muzik, maka secara tidak langsung, murid juga akan dapat menguasai modul-modul lain. Mengimbas kembali kepada pembelajaran dan pemudahcaraan yang lepas, saya telah menghadapi satu masalah yang di mana saya telah mendapati terdapat beberapa orang murid tidak dapat mengecam atau mengenal nama notasi muzik seperti crochet, quaver, minim, semi-brief dengan nilai yang betul. Sebagai contoh, saya meminta murid untuk melekatkan gambar not dengan nilai yang betul dengan nama yang betul. Tetapi sebaliknya, murid hanya dapat melekat 1 atau 2 sahaja yang betul. Justru, melalui masalah ini, saya telah mendapati bahawa terdapat beberapa punca yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai nama dan nilai notasi muzik walaupun mereka telah berada pada tahap 2. Menurut Kuek 2006, faktor-faktor berlakunya perkara ini adalah melalui faktor persekitaran, sikap, minat, pengajaran guru dan rakan sebaya. Jika kita lihat dari segi sikap, saya mendapati bahawa murid merasakan teori muzik merupakan mata pelajaran yang sukar dan sangat membosankan. Manakala, dari segi pengajaran guru pula, saya memang tidak menidakkan bahawa guru pada masa kini seringkali mengguna bahan bantu mengajar dalam pengajaran mereka. Namun, adakah bahan bantu mengajar tersebut sesuai digunakan kepada murid mengikut tahap mereka? Justru, di sini saya telah melaksanakan satu tindakan iaitu saya telah menjalankan satu kaedah cubajaya. Menurut Zaiduddin Abu Bakar 2014, dia menyatakan bahawa kaedah cubajaya adalah di mana proses menyelesaikan masalah dilakukan secara heuristik. Kaedah cubajaya yang pertama yang telah saya jalankan adalah saya telah meminta murid untuk menghafal nama dan nilai notasi muzik dalam bentuk nyanyian. Ingin saya nyanyikan sedikit sebaris atau 2 lagu yang telah saya cipta sendiri. Crochet nilainya 1, hitam di dalam tiada ekor. Minim nilainya 2,
Sekian terima kasih. Walaupun saya telah menerapkan setiap ciri yang ada dalam lagu notasi muzik, namun murid-murid ini masih tidak dapat menguasai nama dan nilai notasi muzik dengan baik. Justru itu, saya telah mencuba kaedah Cubajaya yang kedua, iaitu saya telah membina satu intervensi yang dikenali sebagai intervensi rumah notasi untuk membantu murid meningkatkan penguasaan mereka dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Menurut Pestalozzi 1827 dalam Go Healing 2017, seseorang murid perlu menguasai teori muzik dengan baik. Ini kerana kemahiran praktikal banyak bergantung kepada teori muzik. Justru, dalam kajian ini, fokus kajian yang telah saya tetapkan adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik menggunakan kaedah rumah notasi. Di sini, saya akan menghuraikan beberapa kriteria yang dipilih semasa menetapkan fokus kajian. Kriteria yang pertama adalah kepentingan. Kepentingan kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik, dan sekaligus mengkaji kesan pedagogi guru terhadap murid semasa menggunakan kaedah rumah notasi untuk mengenal nama dan nilai notasi muzik. Seterusnya, kriteria yang kedua adalah kebolehtakbiran. Di dalam kajian ini, saya telah menyediakan sebuah intervensi iaitu kaedah rumah notasi. Intervensi ini adalah berbentuk mesra pengguna. Justru itu, intervensi ini boleh digunakan oleh guru-guru yang lain ataupun murid-murid tanpa kehadiran saya. Seterusnya, kriteria yang ketiga adalah kebolehgunaan. Di bawah kebolehgunaan, ada kriteria kerevelan. Kerevelan kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan penguasaan murid pada tahap 2 mengenal nama dan nilai notasi muzik. Di dalam kajian Go Healing 2017 turut menyatakan bahawa murid pada tahap 2 masih tidak menguasai nama dan nilai notasi muzik asas. Tambahan lagi, ada di antara murid-murid ini tidak pandai menulis nama dan nilai notasi muzik dengan betul. Justru, kajian ini adalah relevan kepada sekolah kerana ianya adalah untuk membantu murid pada tahap 2 meningkatkan penguasaan mereka dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Seterusnya, kriteria yang terakhir adalah kriteria kolaborasi. Saya telah menjalankan kolaborasi bersama pihak sekolah dan juga menjalankan kolaborasi bersama pensyarah penyelia saya untuk menambah baik kajian yang telah saya jalankan. Jika dapat kita lihat di sini, terdapat 4 kaedah yang telah digunakan untuk mengumpul data awal. Yang pertama ialah temu bual. Saya telah menjalankan temu bual bersama peserta kajian dan guru muzik. Semasa menjalankan temu bual bersama peserta kajian, saya mendapati bahawa peserta kajian menyatakan mereka jarang sekali belajar teori muzik di dalam bilik darjah. Tambahan lagi, ada di antara mereka yang menyatakan bahawa teori muzik adalah merupakan mata pelajaran yang sukar dan sangat membosankan. Seterusnya, semasa menjalankan temu bual bersama guru muzik, saya telah mendapati bahawa beliau menyatakan beliau jarang sekali menekankan teori muzik di dalam bilik darjah kerana murid lambat menguasai teori muzik. Dari semakkan buku latihan, saya mendapati bahawa kebanyakan latihan yang terdapat di dalam buku murid adalah menyalin semula lirik lagu yang terdapat di dalam buku teks. Seterusnya, dalam pemerhatian awal, semasa mengajar teori muzik, murid tidak menumpu perhatian dengan sepenuhnya. Ada di antara murid berbual dan ada di antara murid yang tidak fokus. Dan apabila saya mengajar pergerakan ataupun nyanyian, ia adalah sebaliknya. Dalam ujian amali 1 misalnya, semasa saya menjalankan ujian amali 1 bersama 5 orang peserta kajian ini, saya mendapati mereka meneka ketika menjawab soalan dalam ujian amali 1. Dan kelima-lima peserta kajian ini tidak mencapai skop penguasaan yang telah ditetapkan. Seterusnya, dalam kajian ini, saya telah menggunakan model Chemis dan McTaggart untuk membantu
atau menjadi panduan semasa saya merancang tindakan. Menurut Ko-Wan Gwen 2017, terdapat 4 langkah tindakan dalam model ini. Antaranya ialah mereflek, merancang, bertindak, memerhati dan refleksi semula. Menurut Rosinah Idini 2012, model ini mengandungi 2 kitaran. Ia dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga masalah yang dikenal pasti dapat diselesaikan. Saya akan menghuraikan sedikit mengenai setiap tindakan yang telah saya jalankan. Dalam sesi mereflek pada sesi awal refleksi, saya telah merefleksi diri saya dahulu dari segi pengajaran, cara pengajaran atau masalah yang dihadapi oleh murid. Seterusnya, saya terus bergerak kepada tindakan langkah yang seterusnya, iaitu merancang. Dalam merancang, saya akan menetapkan fokus kajian dan tujuan kajian tersebut dijalankan. Seterusnya, saya akan menetapkan intervensi yang sesuai bagi membantu murid. Selepas itu, saya akan menetapkan kaedah yang akan saya gunakan, cara saya menganalisis data, cara saya menyemak data, dan seterusnya, instrumen yang digunakan sepanjang menggunakan kaedah mengumpul data. Dari segi bertindak, semasa bertindak, saya akan mengajar murid menggunakan intervensi yang telah saya cipta, iaitu intervensi rumah notasi. Semasa bertindak juga, saya telah merekod ataupun mencatat setiap keputusan semasa menjalankan kaedah temu bual, pemerhatian berstruktur dan temu bual berstruktur. Dalam pemerhatian pula, saya akan menilai semula adakah intervensi yang saya jalankan tersebut sesuai digunakan kepada murid, adakah ia membantu murid. Dan di sini juga saya akan mula menyemak data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi kaedah. Selepas itu, saya akan merefleksi diri saya sendiri lagi. Sekiranya kajian ini tidak dapat dijalankan, maka saya akan mengulangkannya pada langkah ataupun kitaran yang kedua. Tetapi, sekiranya kitaran 2 masih lagi masalah ini berlaku, maka saya akan mengubah pengajaran saya kepada sesuatu yang baru atau saya akan mengubah intervensi yang telah saya hasilkan bagi membantu murid. Dari segi objektif kajian, terdapat 2 objektif yang terkandung dalam kajian ini. Yang pertama ialah, kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan murid tahun 5 cabaran mengenal nama dan nilai notasi muzik menggunakan kaedah rumah notasi. Seterusnya, objektif kajian yang kedua adalah untuk mengkaji kesan pedagogi guru terhadap murid semasa menggunakan kaedah rumah notasi. Dalam kajian ini juga, saya telah menetapkan 2 soalan kajian. Antaranya ialah, adakah rumah notasi dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik? Dan seterusnya, apakah kesan pedagogi guru terhadap murid semasa menggunakan kaedah rumah notasi? Justru, setiap jawapan ini akan diterangkan dalam dapatan kajian nanti. Dari segi peserta kajian, terdapat 5 orang peserta kajian yang telah dipilih dalam menjalankan kajian ini. Kelima-lima peserta kajian tersebut adalah murid lelaki dan 4 orang daripadanya adalah kaum Melayu dan seorang lagi adalah daripada kaum orang asli. Kesemua peserta kajian ini bersekolah di sekolah yang sama, iaitu di sebuah sekolah kebangsaan di daerah Raub. Apa yang dapat saya dapati bahawa kelima-lima peserta kajian ini belum menguasai teori muzik. Dan mereka sangat meminati mata pelajaran muzik kecuali teori muzik. Ini adalah merupakan intervensi rumah notasi yang telah saya sediakan. Terdapat beberapa ciri yang terkandung di dalam rumah notasi ini. Antaranya ialah, terdapat pelbagai warna yang telah saya gunakan semasa menyediakan intervensi ini. Menurut Farha Latifah 2006, beliau menyatakan bahawa kanak-kanak suka akan sesuatu yang berwarna-warni. Manakala, intervensi ini juga bersifat hands-on ataupun maujud.
Justru, menurut Ahmad Latif 2014, beliau menyatakan bahawa pendekatan hands-on dapat membantu murid berfikir secara kritis dan mengingat dengan lebih mudah. Seterusnya, dalam intervensi rumah notasi ini, saya juga telah menggunakan gambar kartun yang terkini sebagai penuguhan kepada murid. Menurut Nur Asyah 2009, penggunaan gambar atau simbol akan menjadikan penyampaian pengajaran lebih berkesan. Di dalam intervensi rumah notasi ini, terdapat 4 cara ataupun langkah ataupun peringkat yang telah saya tetapkan bagi membantu meningkatkan penguasaan murid. Peringkat yang pertama adalah peringkat yang mudah, peringkat yang kedua adalah sederhana, peringkat yang ketiga adalah sukar, dan peringkat yang keempat adalah peringkat yang paling sukar. Setiap peringkat ini mempunyai aktiviti-aktiviti yang berbeza. Sebagai contoh, pada peringkat keempat, ia adalah merupakan peringkat yang paling sukar, di mana saya meminta murid menjawab secara spontan. Sebagai contoh, saya meminta murid untuk meneka. Sekiranya crochet ditolak kepada quiver, apakah nilai yang akan diperolehi? Justru, murid akan memilih. Sekiranya murid memilih jawapan quiver, maka murid perlu menyiapkan sebahagian dinding rumah notasi tersebut. Jika kita lihat pada peringkat yang mudah pula, saya akan melekatkan satu gambar not pada dinding. Dan selepas itu, saya akan meminta murid untuk menekan nilai dan nama bagi not tersebut. Dalam kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk pengumpulan data. Antaranya lah ujian amali 1 dan ujian amali 2. Dalam ujian amali 1 dan ujian amali 2, saya telah menggunakan instrumen soalan bertulis, soalan lisan dan menopok corak irama menggunakan skop. Seterusnya, bagi pemerhatian berstruktur pula, saya telah menggunakan instrumen senarai semak. Bagi temu bual separa berstruktur pula, saya telah menyediakan instrumen soalan temu bual. Seterusnya, cara saya menganalisis data bagi setiap kaedah pengumpulan data adalah dari segi ujian amali 1 dan ujian amali 2. Saya telah menganalisis data menggunakan graf. Melalui graf, saya akan menghuraikannya secara naratif. Seterusnya, bagi pemerhatian berstruktur pula, saya akan menganalisis data keputusan menggunakan kekerapan dan peratusan, dan seterusnya saya akan menghuraikannya juga dalam bentuk naratif. Seterusnya, bagi temu bual separa berstruktur pula, saya akan menganalisis transkripsi temu bual bersama peserta kajian dan dipecahkan dan dikategorikan kepada tema, dan seterusnya saya akan menghuraikannya secara naratif. Cara saya menyemak data. Cara saya menyemak data adalah saya telah menggunakan triangulasi kaedah dan sumber. Menurut Merriam 1998, triangulasi boleh meningkatkan kebolehpercayaan sesuatu penyelidikan kualitatif. Justru itu, triangulasi sumber yang telah saya gunakan adalah saya telah melibatkan guru pembimbing saya, iaitu guru muzik saya, untuk double checking ataupun menyemak semula ujian amali 1 dan ujian amali 2 yang telah saya semak bagi mengelakkan saya daripada berlaku bias kepada setiap peserta kajian. Seterusnya, triangulasi sumber yang kedua adalah rakan sepraktikum. Semasa saya menjalankan intervensi, saya telah meminta rakan sepraktikum saya untuk mengikuti dan menjalankan pemerhatian sepanjang intervensi dijalankan. Seterusnya, dalam triangulasi kaedah pula, saya telah membandingkan kaedah daripada pengumpulan data melalui temu bual dan keputusan daripada data senarai semak. Justru, melalui kedua-dua kaedah ini, saya akan membandingkannya menggunakan borang metrik yang telah disediakan. Sekarang kita sudah berada pada dapatan kajian. Di sini saya akan menerangkan apakah keputusan bagi setiap dapatan kajian mengikut persoalan kajian yang telah ditetapkan. Bagi soalan yang pertama, iaitu adakah intervensi rumah notasi dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik?
Ya, sememangnya intervensi rumah notasi dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Jika dapat kita lihat paparan graf bagi ujian amali 1 dan ujian amali 2, graf bar bagi ujian amali 2 adalah lebih tinggi berbanding kepada ujian amali 1. Justru, hal ini adalah demikian kerana kesemua peserta kajian telah menguasai nama dan nilai notasi muzik dengan baik. Tambahan lagi, kesemua mereka mencapai skop penguasaan yang telah ditetapkan. Semasa ujian amali 2 dijalankan, saya mendapati bahawa tidak ada seorang pun peserta kajian yang menjawab secara meneka atau meniru rakan yang lain ketika menjalankan ujian amali 2. Justru, di sini dapat saya tekankan bahawa melalui perbezaan keputusan ujian amali 1 dan ujian amali 2 yang diperolehi oleh peserta kajian, maka dapatlah dibuktikan bahawa intervensi rumah notasi sememangnya dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Berdasarkan soalan kajian yang pertama, saya juga telah mengumpul data menggunakan pemerhatian berstruktur. Di dalam pemerhatian berstruktur, keputusan yang telah saya capai adalah 100% murid mendapat kekerapan ya pada setiap soalan yang terkandung di dalam senarai semak penguasaan murid. Sebagai contoh, 100% peserta kajian dapat membezakan nama dan nilai notasi muzik dengan lebih pantas. Melalui pemerhatian saya juga, saya mendapati bahawa 100% murid dapat menjawab soalan tambah dan tolak notasi pada peringkat keempat. Jika kita mengimbas kembali, peringkat keempat adalah merupakan peringkat yang paling sukar dan merupakan peringkat spontan yang telah saya jalankan di dalam intervensi rumah notasi. Seterusnya, akhir sekali, 100% murid dapat melaksanakan permainan rumah notasi pelbagai peringkat mengikut masa yang telah ditetapkan. Justru, di sini saya ingin tekankan bahawa melalui 100% keputusan ya di dalam senarai semak, maka ia telah membuktikan bahawa intervensi rumah notasi ini sememangnya dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Saya juga telah menggunakan temu bual separa berstruktur untuk mendapatkan jawapan bagi soalan kajian yang pertama. Melalui temu bual separa berstruktur ini, saya telah mendapati bahawa kelima-lima peserta kajian menyatakan mereka boleh membezakan nama dan nilai notasi muzik dengan lebih cepat dan betul. Tambahan lagi, peserta kajian turut menyatakan bahawa mereka tidak hanya mengenal, tetapi mereka juga boleh menulis nama dan nilai notasi muzik dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya, bagi soalan kajian yang kedua, iaitu apakah kesan pedagogi guru terhadap murid semasa menggunakan kaedah rumah notasi? Dalam hal ini, saya telah menggunakan pemerhatian berstruktur untuk melihat kesan pedagogi guru terhadap murid semasa menggunakan kaedah rumah notasi. Semasa pemerhatian dijalankan, saya mendapati bahawa kesemua senarai semak mendapat keputusan 100%. Sebagai contoh, pengkaji mendapati bahawa kesemua peserta kajian melibatkan diri mereka dalam setiap aktiviti serta memberi perhatian yang sepenuhnya semasa sesi PDPC dijalankan. Malahan lagi, mereka juga menunjukkan respon yang aktif semasa aktiviti PDPC dijalankan. Justru, di sini melalui pemerhatian berstruktur dan keputusan senarai semak, dapatlah saya nyatakan bahawa kesan pedagogi guru dalam menggunakan kaedah rumah notasi ini sememangnya dapat membuat peserta kajian bergerak secara aktif, melibatkan diri secara aktif dan memberi perhatian untuk belajar dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik.
Bagi dapatan kajian untuk soalan kajian yang kedua, saya juga telah menggunakan temu bual separa berstruktur. Di sini, saya telah mendapati bahawa peserta kajian menyatakan mereka suka akan pengajaran saya yang bersifat dua hala dengan menggunakan kaedah intervensi rumah notasi untuk membantu mereka. Selain itu, mereka juga suka menggunakan intervensi rumah notasi ini kerana intervensi ini bukan saja belajar semata-mata, tetapi mereka juga bermain sambil belajar. Akhir sekali, bagi temu bual separa berstruktur, saya telah mendapati bahawa peserta kajian tidak lagi keliru dalam mengenal nama, membezakan bentuk, nama dan nilai bagi notasi muzik. Hal ini adalah demikian kerana mereka merasakan intervensi ini sangat sesuai dan menyeronokkan. Tuntasnya, intervensi rumah notasi ini sememangnya dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Malah, ia juga dapat mewujudkan respon yang positif dan aktif dalam diri murid. Cadangan tindakan susulan bagi kajian ini adalah saya berharap pengkaji yang akan datang boleh mengubah suai intervensi rumah notasi ini ke dalam bentuk bahan yang interaktif seperti slide interaktif PowerPoint. Hal ini kerana menurut Ismail Basiron 2012, beliau menyatakan bahawa dengan bahan interaktif, maka ia mampu memberi kesan impak yang lagi besar kepada murid. Ini kerana ia boleh mengintegrasikan teks, grafik, animasi, audio serta video di dalamnya. Justru dengan bahan interaktif ini, maka guru boleh menyediakan pelbagai lagi aktiviti pembelajaran dan bahan pengukuhan dan juga peneguhan kepada murid bagi meningkatkan lagi semangat murid untuk mengenal nama dan nilai notasi muzik. Justru dengan itu, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.